Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. So, saya bukan nak ulas pasal isu-isu semasa sebab saya tak fikir ada isu-isu semasa yang saya berminat untuk ulas. Sebab saya macam ni lah sikap saya. Kalau ada benda yang saya rasa saya perlu untuk ulas, saya ulas. Kalau ada benda yang saya tak rasa macam saya tak berapa berminat nak ulas, saya tak akan ulas. Okay, so setiap seorang ni ada pandangan dan pendapat pun boleh. Okay, pendapat masing-masing lah. So saya hormat setiap kali kalau ada orang bagi komen anything. Tetapi kalau ada beberapa komen yang pada saya agak berlebihan, yang sampai tahap pada saya lah, okay, menghina, okay, jadi saya punya pilihan untuk block that kind of person inside my life, okay, in my life. So saya jenis orang, kalau saya tak suka satu perkara tu, saya tak kisah untuk block atau unfriend orang tersebut kalau saya tak selesa. So sebab saya yang pilih keadaan tersebut, saya yang pilih sesiapa yang berada di sekeliling saya. So kalau anda ada posting something yang berlebihan, lebih kepada unsur-unsur seksual ataupun gurauan lucah, okay, saya tak ada fikir panjang, I will remove everything. Sebab kita kena tahu dan kena faham bila dalam keadaan mulut kita bermaksiat, dalam keadaan mata kita bermaksiat, okay, iman itu tertarik daripada tubuh kita. Jadi bila saya tengok walls dalam saya punya page Facebook, anything lah, kalau saya nampak benda tersebut, saya nak jaga keadaan itu, dan saya akan terus remove. Kalau anda share sesuatu yang berlebihan pada saya, okay, saya punya hak untuk memilih sama ada mengeluarkan anda daripada tempat atau daripada sudut pandangan saya, daripada sudut penglihatan saya, atau mungkin ada macam orang bagi contoh maksiat hati kan, okay, saya nak jaga benda tersebut. So I'm so sorry lah kalau anda tershare tu dan saya terremove atau block anda. Saya tak fikir panjang. Kalau saya nampak benda tersebut, saya just block, ini je saya remove. Okay, kalau anda nak stay dengan environment yang membawa gurauan lucah, itu terpulang pada diri anda sendirilah. Okay, kalau anda open pasal that thing, saya pun jenis orang yang open kalau bercerita tentang sexual everything. Tapi open minded saya kena ada batas dia. Okay, saya kena ada barrier saya sendiri. Yang saya cerita untuk diri saya sendiri, bukan untuk diri orang lain. Kalau anda rasa anda selesa dengan keadaan tersebut, it's up to you. Okay, it's up to you. So hari ni saya akan bercakap pasal soal istighfar. Okay, istighfar. Bukan pasal isu semasa sebab saya rasa saya tak berminat nak ulas isu semasa hari ni. Okay, ini berkenaan dengan istighfar. Okay, istighfar dia ada banyak jenis. Okay, istighfar ini adalah salah satu amalan ataupun zikir ataupun doa yang kita ucapkan untuk meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bila kita selalu adab kita kan, bila kita meminta, okay, bukan pada Allah tetapi pada orang lain. Of course, kita ni dalam keadaan yang merayu-rayu, meminta untuk diberi pertolongan, okay, menyatakan kesukaran dan kesusahan yang kita rasa, okay, meminta. Tahu bila kita minta daripada orang, kita mana boleh cakap aku minta kau 100, tak boleh kan. Okay, kalau kita nak bercakap dengan orang, kalau kita nak minta sesuatu, kita haruslah ada tertib dan sopan kita. Okay, ada cara kita merayu-rayu. Okay, kalau kita minta dengan orang pun kita kena sopan, apatah lagi kalau kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so bila nak mula lepas solat kan, kebiasaan berlaku macam ni lah. Saya tak tahu anda, mungkin anda amalan dia lebih baik daripada apa yang saya guna setiap hari. Tapi kalau anda tak buat benda ini pun, ini hanya sekadar, bukan nasihat. Saya tak ada layak untuk memberi nasihat pun tentang soal agama ini. Tapi kalau boleh buat, okay, kalau boleh buat. Okay, sebab dia punya fadilat sangat besar. Okay, kalau kita lepas solat kan, selalu orang direct akan berdoa.
Okey, angkat doa. Okey, jarang, kadang-kadang ada orang yang macam rushing, okey, untuk aktiviti seharian. Lepas habis solat tu angkat doa dan belah. Okey, sampai kadang doa itu tak sampai kepada hati, tak sampai kepada pemikiran dan akhirnya tidak terzahir melalui perbuatan. Okey, apa yang kita kena pandang bila kita lepas daripada solat, paling-paling ini minimum istighfar sebanyak 3 kali. Istighfar yang paling pendek apa dia? Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Maaf, itu yang paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita nak panjang sikit, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maaf kalau sebutan saya tak berapa betul sebab saya ada pelat R sikit. Jadi kalau sebutan R saya tak berapa okey. Mungkin itu adalah kelemahan dalam diri saya sendirilah. Tapi sebutan istighfar anda sendiri kena belajar, okey, daripada guru-guru yang betul, okey. Tapi minimum dibaca istighfar tersebut sebanyak 3 kali seusai solat. Tak susah, senang sangat. Okey, istighfar 3 kali selepas solat. Lepas istighfar ini baru kita angkat doa. Okey, doa ini dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau anda sendiri tahu bahawa Allah ini ada nama-nama. Okey, ada 99 nama Allah kan. Okey, kalau anda nak minta dikasihi dan diberi kasih sayang oleh Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sebut nama Allah bergantung kepada apa yang anda nak minta. Tapi mulakan dengan pujian-pujian. Okey, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey, benda-benda tersebut sebenarnya kita pun nak minta kan, nak minta daripada Allah Subhanahu Taala yang Maha Mencipta, kena dimulakan dengan puji-pujian. Okey, puji-pujian. Dan kemudian bila dah dipuji Allah Subhanahu Taala, bermulalah kita meminta apa yang kita nak minta. Tetapi kalau kita nak perasan, okey, setiap kali dalam solat sebenarnya, okey, dalam solat itu sendiri adalah banyak terkandung doa-doa. Okey, terutamanya doa yang kadang-kadang kita bila sebut doa ini, kita tak perasan kita tengah mendoakan sesuatu, tetapi tak rasa sebab mungkin tak faham. Okey, macam saya jugalah. Okey, saya kadang-kadang bila solat, tetapi saya baca benda ini macam tu je sebab saya tak faham apa dia punya maksud. Tetapi bila dah faham dia punya maksud, kadang-kadang boleh mengalir air mata waktu tengah baca doa ini, iaitu bacaan doa masa duduk antara dua sujud. Okey, yang kita selalu baca, Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Anda tahu dia punya doa, isi dia, nanti cari dalam Google, saya boleh nak explain one by one. Dia punya isi kepada doa tersebut, doa duduk di antara dua sujud itu adalah satu bacaan yang sangat-sangat menyentuh perasaan dan senubari kita kalau kita faham maksud-maksud dia. Okey, tetapi dalam kita solat ini, kita berdoa, lepas habis solat pun kita istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian bila dah puji-pujian, minta apa yang kita nak, kita tutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini istighfar yang biasa kita buat dalam kehidupan kita. Okey, kadang-kadang mula daripada solat itu, mula dengan istighfar. Kadang-kadang macam apa yang saya selalu amalkan bila nak mula solat, kadang-kadang kita tak nak fokus kan. Okey, nak khusyuk dalam solat ini sangat-sangat susah. Okey, sebab kadang-kadang bila kita solat, nak khusyuk ni ada macam-macam benda yang bermain dekat fikiran kita. Sebab dalam solat ni fikiran kita tenang, perasaan kita nyaman. Okey, jadi bila perasaan atau kenyamanan atau ketenangan itu datang, macam-macam benda yang kita boleh fikir pada ketika kita solat. Tetapi benda itu tidak sepatutnya berlaku sebab fokus kita adalah solat kita nak persembahkan kepada Maha Pencipta. Jadi kalau kita solat dalam keadaan yang tidak khusyuk, apa nilai solat kita? Okey, kalau saya selalu tanya diri saya macam tu, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi kena yakinlah, okey, bahawa solat kita itu diterima.
Okey, keyakinan tu kena ada. Jadi macam mana nak fokus setiap kali solat, saya pun masih belajar dan saya harap anda pun dalam keadaan yang sama pun masih belajar juga. Okey, untuk khusyuk dalam solat. Bila kita baca istighfar awal, kemudian baca ayat contoh doa iftitah, okey, Al-Fatihah, dan saya selalu mulakan rakaat pertama. Ini selalu saya buat rakaat pertama dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Okey, sebab kadang-kadang kita tak kuat untuk melawan bisikan-bisikan syaitan, okey, yang membuatkan kita ni rasa macam tak boleh nak fokus dalam solat kita. Okey, so bila kita nak kita nak fokus dalam solat, saya akan baca dulu Qul a'udzu birabbin nas, tapi terpulang pada anda sendiri nak baca, nak yakin pada surah apa. Okey, so rakaat pertama memang saya akan mulakan dengan bacaan Qul a'udzu birabbin nas itulah, okey, ataupun Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, antara dua itu tadi, okey, supaya untuk bagi saya fokus, okey, sepanjang solat tersebut. Dan kemudian okey, macam saya cakap tadi tentang istighfar. Di istighfar ada istighfar yang pendek, istighfar yang satu tadi adalah istighfar astaghfirullahalazim, kan, ada lagi panjang sedikit, okey. Tetapi yang saya galakkan untuk kita sama-sama sebagai orang yang beragama Islam belajar syahidul istighfar. Saya rasa tak tahulah, mungkin ada sedikit rasa sesal dalam jiwa saya sebab saya baru tahu tentang istighfar ini. Okey, saya tak pernah tahu ada bentuk istighfar yang panjang, yang banyak fadilat dia, banyak kelebihan dia. Okey, saya first dengar pasal istighfar ini melalui mulut seorang artis. Nama dia Niloufar. Okey, saya tak tahulah, mungkin tak tahu, saya buka YouTube masa tu, and then masa tu dia tengah berbual dengan siapa nama dia, Prof yang mata tu, yang buat yang orang bedah mata tu. Okey, bila dengar dia punya macam perbualan dia lah dengan seorang lagi personality TV, tapi saya tak pasti siapa. Cuma yang dia sebut pasal amalan-amalan yang selalu dibuat. Okey, itu kali pertama, demi Allah, kali pertama saya mendengar pasal Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu segala istighfar. Dan pada ketika itu dalam pemikiran saya, wah, panjang ni istighfar ni, macam mana aku nak hafal? Sebab saya ada kekurangan sedikit daripada segi menghafal. Okay, saya sangat susah, saya sangat suka, apatah lagi dengan kerja, everything, kan. But nothing impossible kalau Tuhan mengizinkan. Okay, kalau Tuhan memberi keizinan untuk kita tahu tentang ilmu tersebut. Okay, dan saya bukan hafal sahaja, tapi mendalami dia punya maksud di sebalik istighfar tersebut. Cuma kalau saya nyatakan perkataan demi ayat demi ayat dalam doa istighfar tersebut, saya tak boleh nak jelaskan. Saya selalu akan sebut dalam bentuk alunan, okey, supaya saya senang untuk menghafal dia. Okey, sebab kadang-kadang bila dengan alunan ataupun dengan bunyi, dengan lagu, senang untuk saya mengingati istighfar tersebut. Okey, tapi dari hari ke hari saya cuba untuk memperbetulkan sebutan saya, walaupun saya ada batas daripada segi cara sebutan saya, everything. Tapi saya yakin apabila kita menyebut sesuatu tu, kita yakin dengan apa yang kita sebut dan kita percaya apa yang kita sebut tu betul, okey, dan kita cuba untuk memperbaiki diri, insya-Allah kita akan dapat fadilat dia lah di sebalik istighfar tersebut. Okey, istighfar ini sangat cantik untuk kita mulakan sebelum kita solat, sebelum kita angkat doa selepas solat. Okey, maaf saya cuba ingat balik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta
Maksud daripada istighfar ini sangat cantik maksudnya. Okey, yang pertama adalah ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Rabbku. Engkau Rabbku. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang patut ku sembah melainkan Engkau. Ini bukan maksud exactly that thing, tapi itu yang saya ingat, yang saya faham. Okey, Engkau Rabbku, tiada Tuhan melainkan Engkau untuk aku sembah. Okey, kemudian aku berjanji untuk taat kepadamu dan hukumanku adalah dasar ikut kemampuanku, lebih kurang seperti itu. Okay, and then kemudian aku berlindung daripada keburukan perbuatanku, yang itu yang paling menyentuh perasaan. Okay, sebab kita manusia ini penuh dengan keadaan yang tidak baik. Okay, perbuatan kita, kadang-kadang lisan kita tak boleh dijaga. Okay, kita punya diri susah untuk dijaga. Tapi dia punya satu tu, ada satu ayat tu dia cakap aku berlindung di atas keburukan perbuatan. Itu yang menyentuh perasaan. Kemudian dia cakap dalam doa zikir Syahidul Istighfar ini, aku mengakui akan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, dan aku mengaku akan segala dosa-dosaku. Dan pada saat kita menyebut ini tadi, bila kita menyebut dengan rasa keinsafan dan mengingati dosa-dosa kita, dan akhirnya nanti kita di hujungnya farfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maksudnya dekat sini farfirli ni tadi, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku, tiada Tuhan yang mengampunkan aku melainkan Engkau. Dia punya maksud istighfar, meremang saya. Dia punya maksud istighfar sangat cantik untuk kita mulakan di awal doa kita seusai solat. Okey, jadi senang saja, alhamdulillah. Minta Allah pandu hati kita untuk hafal istighfar ini tadi, supaya bila kita nak mula berdoa itu, kita yakin bahawa istighfar ini dapat mencantikkan doa yang kita minta. Sebab kita kadang-kadang kita doa tapi tak dapat apa benda yang kita nak. Betul? Okay, kita minta sesuatu pun kita tak dapat. Kita nak minta ketenangan tapi tak dapat ketenangan ni. Aku dah solat, aku dah tahajud, aku dah buat ini, aku dah buat itu, tapi tetap tak dapat ketenangan. Tapi bila kita dalam keadaan bermasalah tapi dalam keadaan kita tenang, insya-Allah Allah titipkan ketenangan dalam jiwa kita. Rahsianya adalah memulakan dengan istighfar. Okey, apa fadilat istighfar ini? Saya pernah explain dalam video yang sebelum ini tadi. Okey, fadilat kepada Syahidul Istighfar ini antaranya ada banyak fadilat, tapi antaranya adalah apabila anda membaca istighfar itu dan mendalami maksudnya, merasai perasaan di sebalik istighfar yang anda buat tadi, bukan sekadar anda lagukan kemudian anda tak merasa keadaan tersebut. Bila istighfar itu dirasa dengan hati dan diamal dengan perbuatan dan dilisankan, okey, dengan lisan anda. Okey, istighfar ini kalau anda baca di waktu pagi, katakanlah pada hari tersebut hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hari kita akan pergi ke alam sana, maksud saya meninggal. Okey, anda akan meninggal dan ke jannah, okey, syurga yang Allah janjikan pada sesiapa yang membaca istighfar ini tadi di awal pagi. Dengan satu lagi, kalau anda baca, okey, sepanjang hari tersebut anda terlindung daripada keadaan-keadaan yang tidak baik. Kemudian dibaca juga waktu petang, okey, selalu kalau kita traffic jam kan, nak pulang balik ke rumah, kadang-kadang kita dalam jalan, kat jalan raya, okey, saya kadang-kadang kurangkan, okey, bukan masalah saya tak nak dengar lagu, tapi seboleh mungkin saya akan cuba untuk elakkan benda tersebut. Dan saya cuba spend setiap momen dan setiap masa tersebut di luar waktu saya bekerja, balik ke rumah tu tengah driving, tak tahu nak buat apa. Okey, paksakan dulu. Ibadah ni kena paksa. Macam saya cakap tadi, macam saya pernah cakap dulu, sabar ni ada beberapa jenis. Sabar satu adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar untuk menurut atau taat kepada yang menjauhi
perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah sabar atas ujian yang berlaku dalam kehidupan. So sabar dengan ibadat ini sangat suka dia punya kesabaran itu. Okey, jadi nak paksa diri untuk buat benda tersebut, mulakan dengan paksa dulu. Okey, tak perlu rasa dulu, paksa dulu keadaan tersebut. Tak boleh nak hafal, paksa untuk hafal. Tapi lama-lama keadaan tersebut akan jadi sangat manis. Walaupun apa pun masalah yang berlaku dalam kehidupan anda, akan ada rasa tenang dalam jiwa anda, dibukakan kelapangan hati, dipermudahkan segala urusan. Dan itu antara antara istighfar, fadilat istighfar, penghulu segala istighfar ini tadilah. Banyak pula istighfar saya sebutkan, tak apalah. Okay, so itu antara benda yang saya nak kongsi pada hari ini. Saya harap ada benda yang bermanfaat di sebalik apa benda yang saya sampaikan. Diperingatkan lagi sekali, saya bukan ustazah dan agamawan, tapi apa benda yang saya tahu, saya sampaikan kepada anda, saya kongsikan kepada anda. Moga ini salah satu menjadi amal kebaikan. Okay, kalau suatu masa nanti saya pergi meninggalkan dunia, okay, tak banyak pun, sikit lekat dekat hati anda pun sudah memadai. Okay, tapi saya galakkan benda ini supaya ni Allah dah janji ni, bukan saya yang janji. Kalau saya janji, mungkin saya mungkir, okay, sebab saya manusia, banyak kelemahan dia. Tapi kalau Allah janji, Allah tak pernah mungkir. Allah tak pernah mungkir. Kalau dia janji, kalau Allah menjanjikan sesuatu pada diri kita, maksudnya janji itu adalah janji mutlak dan kita kena yakin benda tersebut. Kalau Allah janjikan syurga buat kita yang membaca Sayyidul Istighfar di awal pagi dan membacanya di petang hari, okay, dia dijanjikan oleh Allah. Maksudnya dekat sini janji itu adalah janji mutlak yang tidak ada yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Sayyidul Istighfar itu dibaca, amalan-amalan lain pun kena buatlah, amalan-amalan wajib, misal kata solat, okey, solat, dan jaga perlakuan kita. InsyaAllah kalau istighfar ini kita yakin dengan hati, InsyaAllah akan dipamerkan melalui perbuatan dan percakapan kita. Okey, I think that's all for me. Saya dah nak sampai pejabat dah. Bagi yang mereka yang nak tahu update berkenaan dengan kes saya, okey, ni saya pasal duniawi sikit lah. Okay, sebab ada yang PM saya semalam risau dengan keadaan saya. Alhamdulillah anda nampak saya ceria hari ini. Okey saja, tenang saja, sebab saya yakin Allah tidak zalim. Okay, setiap benda yang ditentukan untuk saya, ditakdirkan untuk saya dah usaha sebaik mungkin untuk untuk perbetulkan keadaan. Tapi Allah belum buka jalan. Saya yakin Allah dah buka jalan, cuma dalam keadaan yang sama, mungkin saya tak nampak keadaan tersebut lagi. Cuma kalau nanti, saya yakin setiap masalah yang Allah bagi, setiap ujian yang Allah bagi itu berserta dengan solution dia. Dan dengan berbekalkan keyakinan itu, anda nampak saya tenang, anda nampak saya happy. Riak wajah saya tak dapat nak menutup benda yang saya cakap lah. Okay, kadang-kadang orang boleh nampak benda tersebut. So that is my update. Untuk yang itu tak ada benda masalah sebenarnya. Macam permohonan pihak sana pun tak diluluskan. Permohonan saya untuk bawa kes ke sini pun tak diluluskan. But it's okay. Teruskan kes dan bawa kes ini ke Pahang. Pahang, here I come. Okay. Sambil-sambil pergi sana nanti bercuti lah. Okay. Sementara COVID ni sekarang ni kan masalahnya, yang tu lah agak menakutkan sedikit untuk pergi keluar daripada Sarawak. So, Sarawak ni dah kira dah macam zon yang baik. Maksud saya tak perlu swab test. Tapi kalau dekat sana nanti, if I'm not mistaken, keluar daripada sana masuk balik Sarawak, I kena quarantine dan kemudian kena swab test. Yang tu agak scary sikit lah. But I know Allah tak pernah zalim pada hambanya. Setiap benda yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah takdir yang terindah. Jadi kalau kita sentiasa positif dan sentiasa punya keyakinan tersebut, insya-Allah tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Okay, I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.